Akhirnya bila orang keluar so tak boleh pergi ke mana nak jadi influencer. Bila influencer buatlah konten-konten mampu, jadilah dunia seperti mana sekarang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radayna billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab Qasasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Kathir. Jumlah keseluruhan buku ni dalam lebih kurang 800 muka surat. Malam ni kita masuk kepada muka surat 322. Dah hampir separuh lah no? Dah hampir separuh dah. Kita masih lagi dalam kisah Nabi Allah Yusuf AS. Kita menyambung plot seterusnya. Setelah mana Nabi Yusuf AS berjaya mentadbir mimpi oleh Raja Mesir tersebut, apa yang berlaku. Baik, kita sambung di situ. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala al-maliku utuni bihi astakhlisuhu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Dan raja berkata bahawasanya bawalah Yusuf, ataupun wa qala al-maliku tuni, boleh juga ituni juga boleh juga. Baik. Dan raja berkata bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata, sesungguhnya kamu wahai Yusuf mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan yang tinggi, lagi dipercayai di sisi kami. Baik. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Nabi Yusuf minta kepada raja, bila raja kata lepas pada ni wahai Yusuf, hang duduk jadi orang dekat dengan aku lah, jadi setiausaha aku lah. Raja kata kepada Nabi Yusuf, maka jawab Nabi Yusuf, ij'alni ala khazainil ardi. Nabi Yusuf kata kepada raja bahawasanya jadikanlah aku sebagai bendaharawan negara Mesir. Khazainil ardi, dia bendaharawan, dia terjemah bendaharawan, tapi dia lebih tepat dia macam dia mengurus hasil-hasil Mesir. Sama lah, lebih kurang lah no. Saya takut kita faham bendaharawan tu macam Perdana Menteri zaman sekarang. Perdana Menteri zaman sekarang ni dia lebih kepada pentadbiran eksekutif. Tapi bendaharawan dulu ni dia menguruskan hasil-hasil ternakan, hasil-hasil pertanian dan hasil mahsul negara lah. Begitu. Dan kita pernah cerita zaman dulu orientasi sesebuah negara itu ialah pertanian. Maka orang yang menjawat jawatan pertanian, maka kedudukannya sama tinggi macam Perdana Menteri. Hari ini orientasi negara-negara moden adalah perindustrian, ekonomi. Jadi orang-orang yang begitu kedudukannya macam Perdana Menteri. Sebab tu orang nak tengok portfolio siapa menteri ekonomi, siapa menteri perindustrian, siapa menteri keuangan. Menteri pertanian orang tak pandang, kira lekeh. Siapa dapat jadi menteri pertanian ni orang tengok lekeh. Saya dah cerita sebelum ni kan, kita tengok baru ni masa pertukaran kerajaan yang pertama dulu ni. Menteri tu masuk pejabat, menteri ni masuk pejabat, tamprin, smart, steady nampak. Tapi masuk Kementerian Pertanian, dia pakai pasikat lagi menteri pun. Saya tengok video tu dekat Awadi, rasa sedih lah. Seolah-olah macam Kementerian Pertanian ni tak ada apa sangat. Sedangkan kita akan cerita malam ni, ini kementerian yang sangat crucial. Bermula saya ingat daripada tahun lepas sampai towards ke depan ni, ini kementerian yang perlu kita pandang sungguh-sungguh selepas pada ni. Kita akan tengok cerita ni sekejap lagi. Baik. Maka Nabi Yusuf kata, jadikan aku bendaharawan negara sebab aku ni orang yang pandai jaga dan berpengetahuan. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u biha min haitsu yasha' nusibu bi rahmatina min nasha', sampai habislah. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Kata Allah, dan demikianlah bagaimana Allah mengangkat kedudukan Nabi Yusuf, dan selepas daripada itu Nabi Yusuf bebas bergerak ke mana-mana pun within dalam Mesir untuk melakukan tugas dia, dan semua orang hormati dan sayangi dia. Atas jasa dia itu. Baik. Tuan-tuan, itulah yang Allah sebut tadi tu.
sebelumnya Nabi Allah Yusuf AS pernah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada pada kedudukan yang terendah, iaitu di dalam penjara, di dalam perigi. Kemudian keluar di atas darat, jatuh lagi terendah balik dalam penjara dalam keadaan terfitnah. Tetapi Allah mengangkat dia keluar daripada fitnah dia, daripada ujian dia, dan dia berada pada kedudukan yang tinggi, yang mana rezeki dan rahmat itu pulang kepada dia dan pulang kepada seluruh rakyat Mesir, bahkan sekitar negara jirannya. Demikianlah bagaimana Allah mencaturkan kehidupan kita. Kadang-kadang kita meminta kepada Allah kebaikan untuk kita, sedangkan Allah menunda kebaikan tersebut kerana Allah nak berikan kebaikan untuk kita dan untuk semua. Kita yang tidak sabar. Manusia itu memang diciptakan dengan dalam keadaan ajal yang terburu-buru. Sedangkan perancangan Allah kepada kita, kita tak tahu. Banyak perancangan Allah kepada kita sebelumnya yang kita tak setuju, tapi kita jalan juga. Dan bila hari ni, bila kita renung balik, ya Allah, rupanya itu sebabnya aku dapat kerja kat situ. Ya Allah, itu sebabnya aku duduk taman kat sini. Yang dulu mula-mula kita tak pernah setuju. Akhirnya bila kita ada duduk setahun dua, baru kita nampak hikmahnya. Banyak tuan-tuan. Cuba kalau kita patah balik hidup kita tengok balik. Betul tak? Banyak benda yang kalau ikut keputusan kita habis lah. Tapi ikut keputusan Allah, maka banyak benda yang kita dapat. Banyak benda yang kita dapat. Kita tak, seperti mana telah Allah beberapa kali selamatkan kehidupan kita dan selamatkan diri kita daripada keputusan yang salah sebelumnya, maka yakinlah ujian kita hari ini pun adalah in order for Allah untuk selamatkan masa depan kita seterusnya. Sebagaimana ujian-ujian yang lepas yang telah kita hadap lalu, yang akhirnya hari ini kita merasakan nikmat dan hikmah daripada ujian lalu tersebut, maka yakinlah ujian yang kita sedang tanggung hari ini ialah hikmah untuk masa depan kita yang lebih cerah pada kemudian hari, insya-Allah. Yakin, sebab Allah tidak pernah mengabai dan mensia-siakan kita. Seperti mana kita mengabai dan mensia-siakan tubuh badan dan diri kita sendiri. Sebab tu ulama kata orang yang menzalimi kita ni, nanti di hari akhirat kelak, kita bukan kena lupa dah apa yang kezaliman orang tu buat kat kita, tapi Allah tak lupa kezaliman orang yang buat pada kita tu. Itu Allah kasih kepada kita. Yakin pada Allah, yakin sungguh-sungguh pada Allah. Baik. Setelah jelas bagi si raja akan kebersihan dan kehormatan Yusuf dan kelapangan dadanya dari segala bentuk tuduhan yang dituduhkan kepadanya itu. Ini cerita yang minggu bulan lepas tu. Bila mana Nabi Yusuf AS minta kepada raja sebelum nak lantik dia ini, maka tolong buat perbicaraan semula kes dia dengan Zulaikha dan beberapa isteri-isteri menteri itu. Maka Zulaikha antaranya yang dipanggil masuk menghadap jadi saksi. Maka dalam surah Yusuf ayat 51, Zulaikha memberitahu kepada mahkamah, mengatakan yes, memang saya yang goda Yusuf. Jadi maka clear lah. Maka nama Nabi Yusuf pun dah clear. Nabi Yusuf pun keluar dalam keadaan bersih dan tidak ada orang yang cakap-cakap di belakang lagi. Baik. Zulaikha telah menceritakan dengan penuh kebenaran lah. Baik. Kemudian di sini disebutkan, As-Sa'labi menyebutkan bahawasanya yang bawah menceritakan bahawa Yusuf menggantikan Khiftir. Dia memberikan tugas dan kewenangannya kepada Yusuf. Ada yang berpendapat bahawa ketika Al-Aziz hendak meninggal dunia, dia menikahkan Yusuf dengan isterinya Zulaikha. Cerita ni saya bisa dengar zaman sekolah dulu, sekolah Arab. Tapi ni versi lain. Kita baca sikit. Al-Aziz meninggal, sebelum dia meninggal dunia, dia menikahkan Yusuf dengan isterinya. Maknanya dia kena ceraikan Zulaikha dululah. Tapi tak tahulah syariat zaman tu, tak apa ni cerita ya ni. Ini riwayat As-Sa'labi, bukan kata daripada hadis, tidak. Cuba kita baca dulu. Bila mana Yusuf menikahi Zulaikha, namun ternyata Yusuf mendapati bahawa Zulaikha masih lagi perawan, gadis ataupun dara lah. Maksudnya belum disentuh oleh suaminya itu, kerana suaminya tidak boleh menggauli isterinya. Kat sini dikata important. Important ke incompetent? Kat sini tidak important. Maksudnya mungkin Al-Aziz ni tua, datuk-datuk ni, dia ada isteri muda, tapi dia tak mampu nak menggauli isteri dia. Maka mungkin sebab tu jugalah Zulaikha menggoda Yusuf. Mungkin lah. Mungkin juga. Dari perkahwinannya dengan Zulaikha ini, Yusuf dikurniakan 2 orang anak lelaki, iaitu Afrayin dan Mansa. Akhirnya Al-Aziz memberikan tampuk pemerintahan Mesir kepada Yusuf. Namun cerita ni dia meragukan jugalah. Sebab Quran tak sebut. Kemudian yang saya cerita, yang saya dengar zaman kecil-kecil dulu ni, bila mana Yusuf AS, bila mana Al-Aziz tu mati, Zulaikha ni dah tua dah. Kemudian Allah
jadikan dalam satu malam kot. Zulaikha esok pagi ni bangun jadi muda balik. Saya tahu, saya dengar dah cerita tu. Saya dengar cerita sekolah Arab dulu, tapi saya nak cari dalam ni pun tak tahu. Tak betul lah. Maka dengan mudah balik Allah satukan Yusuf dan Zulaikha. Tapi ini Israiliyat lah. Yang ni pun Israiliyat. Sebab dalam cerita ni mengatakan Zulaikha muda, Al-Aziz tak menggauli dia, jadi dengan jiwa perempuan muda dia tu memberontak, maka sebab tu dia goda Yusuf. Tapi cerita ni dia munkar. Munkar dengan ayat Quran yang sebelumnya. Munkar ni maknanya apa? Dia berselisih dengan riwayat yang lebih sahih. Sebab dalam Quran sebut mereka ambil Nabi Yusuf masa tu Nabi Yusuf kecil lagi. Tidak daripada dalam telaga. Umur 5 tahun 6 tahun kita dah baca bulan lepas. Bawa keluar dia, maka pi jual di pasar hamba. Al-Aziz beli, maka Aziz bagi tahu kat Zulaikha, belau dah lelok sampai dia besar. Kemudian boleh jadi budak ni boleh bagi manfaat kepada kita. Maka dalam Quran sebut Zulaikha kata, pelan lama pelan besar aku duduk belau ni, dia makin dewasa makin aku duduk kenal tengok dia. Maka mana mungkin Zulaikha dengan Yusuf umur sama? Jadi bermaksud Zulaikha is older than Nabi Yusuf. Jadi dia mungkar kat situ lah. Kalau dia datangkan sanad, kita boleh tengok sanad dia macam mana. Tak apalah, kita Quran disebut simple macam tu, kita ikut. Diceritakan bahawa ketika pertama kali memasuki kerajaan, Yusuf berusia 30 tahun. Raja Al-Aziz berbicara dengannya menggunakan 70 bahasa. Cuma Al-Aziz ni saya ingat dia mungkin Al-Aziz yang jaga Yusuf tu mungkin bukan raja. Mungkin gelaran Al-Aziz tu kepada para menteri, para pemimpin di Mesir zaman itu kot. Bukan Al-Aziz tu adalah raja. Mungkin raja juga di-refer sebagai Al-Aziz, tapi dalam Quran raja untuk zaman Nabi Yusuf disebut sebagai Malik, raja. Berbeza dengan zaman Fir'aun disebut sebagai Fir'aun. Nabi Yusuf umur 30 tahun boleh bercakap 70 bahasa. Kita ada seorang yang boleh cakap 7 bahasa. Apa nama ni? Dr. Burhanuddin Al-Hilmi kan. 7 ke 9 saya baca biografi dia. Banyak bahasa. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi antara tokoh awal yang mencetuskan semangat kemerdekaan dalam negara. Baik. 7 ke 9 bahasa. Ilmu bahasa ni sangat penting lah, sangat bagus lah. Saya pada dulu saya dah kata kat anak-anak murid saya, daripada duk ambil subjek banyak-banyak, kalau hampa pandai, subjek kalau tu tak membantu untuk hampa punya niche area dekat universiti, so better kelebihan hampa tu gunakan untuk belajar bahasa. Ambil lah bahasa Mandarin ke, bahasa Arab ke, bahasa Perancis ke, bahasa Jerman, any bahasa. Sebab dia berguna. Dulu daripada satu ketika zaman ingat ada orang dah berebut siapa lagi tinggi banyak A kan. Saya tahu lah saya berbeza, bagi saya dia tak bawa apa-apa sangat, dia cuma nama bawa kemasyhuran saja. Tapi di sudut kepenggunaan itu lebih baik. Spend masa yang lebih itu, spend kelebihan yang Allah berikan itu, kepandaian itu gunakan untuk belajar bahasa. Saya belajar bahasa Mandarin tapi tak terang hati. Habis keluar tak faham-faham. Mungkin lah Allah bagi, kita tak tahu. Kadang-kadang Allah lorong kawan saya seorang, saya pergi kelas dengan kawan saya ni technician kilang. Dia kerja dengan Cina lah. Sorry, dia bukan technician, dia manager kilang. Muda umur sama saya, belajar tak tinggi mana. Diploma politeknik lah, tapi rezeki dia Allah campurkan, dia kenal dengan sekian-sekian orang, dia naik sampai manager. Muda lagi manager lah. Saya pakat dengan dia, jom kita pergi belajar kelas Mandarin. Tapi dia cepat tangkap. Saya jadi susah nak faham. Kan dia hayu pinjin tu. Kemudian dia ada kaedah tu, ada nada dia su susah kan. Nak hampir nak putus asa, tapi tak apalah, belajar sambil-sambil je lah kan. Arab Alhamdulillah, Arab saya bukannya daripada kecil. Saya Arab cuma kenal Arab masa di universiti kan. Masuk UAE umur 20 baru kenal Arab. Baru kenal metod pengajian Arab dulu, tahu Arab Haza Hazi tu yalah kan. Kursiyun, Bentun itu yalah. Masuk UAE baru kita dipaksa belajar Arab kan. Di sini pun ramai alumni UAE kan. Habis pada tu pun saya sambung buat hadis semua tu, kenal lagi dalam Arab, ilmu alat, nahu, sorah semua tu baru. Tapi Alhamdulillah, bukan kata kita pandai. Mungkin Allah lorongkan kot tu, saya cepat sikit tangkap. Saya cepat sikit tangkap. Tapi Mandarin saya lambat tangkap. Tak faham. Kadang sampai kawan kata, hang apa mana yang tak fahamnya? Dia kata. Betul ya kan, kadang-kadang bila kita tak faham ni memang tak bawa guna. Sama macam bahasa Arab kan, nahu dia, kemudian kita nak perbincangkan tentang i'rab. I'rab ni berat tuan-tuan. Marfu' dia, mansub dia, marfu' bi dhammah al-asal dia, kemudian dia akan berubah pada keadaan-keadaan tertentu, mansub bi fathah pada asal dia akan berubah pada keadaan tertentu. Sukar, tapi alhamdulillah saya sikit saya boleh piah. Saya faham dah.
Mungkin Allah lorongkan kita ikut jalan-jalan tertentu lah. Tapi pokoknya saya bukan daripada asal pandai, tidak. Dan saya bukan pandai pun kalau datang ustaz-ustaz. Mungkin mereka jauh lebih pandai daripada saya lah di sudut bahasa. Mungkin Inggeris saya okey sikit kot daripada Arab saya. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan jalan. Tak apa. Tapi saya nak abang kata tuan-tuan ada anak ada cucu ni bagi belajar bahasa. Bagi belajar bahasa. Baik. Dalam hikayat Hang Tuah sebut Laksmana Hang Tuah boleh bercakap 9 bahasa, no? Tapi dalam hikayat tu dia ada cerita yang ni lah, orang petikai lah, no. Orang kata dia jumpa dengan Nabi Khidir. Ni cerita dalam hikayat Hang Tuah. Nabi Khidir ludah dalam mulut dia, lepas tu dia boleh cakap. Sorry. Nabi Khidir bagi dia satu kendi. Kendi ni tekor lah kot. Setiap kali kalau dia jumpa dengan orang asing nak bercakap, dia kena minum air dalam kendi tu, dia akan bercakap dalam bahasa orang tu. Cerita-cerita macam ni memang popular dululah. Kita anggap cerita ni cerita hikayat sudahlah. Mungkin cerita hantu itu ada. Tetapi cerita-cerita begitu mungkin tokoh tambah. Dalam hadis kita kata dia macam mudraj, dan sebagainya. Setengah orang dia tolak sungguh-sungguh. Betul lah tolak tu, tapi dia janganlah kita mengabaikan aspek sastra dan hikayat. Kita anggap dia sastra sejarah sudah. Setengah orang dia terima macam beriman sungguh. Macam cerita merapu pun terima. Tak boleh juga. Kita duduk di lorong tengah. Baru ni viral istighfar yang tu, saya tak apa seronok nak cerita pun dengan kawan-kawan. Saya minta maaf, saya tak apa setuju lah. Kalau kita boleh elok lah majlis-majlis yang boleh mengundang fitnah. Tak mahu nak komen lebih pun, tapi hati saya tak tahu. Kalau boleh kita elok lah benda-benda yang boleh membuka fitnah kepada orang ramai. Sebab istighfar ni kan kita minta ampun pada Allah dengan adabnya, dengan nadanya, dengan penuh pengharapan, bukan dengan rasa macam tu. Kegembiraan ni ada masa dan ada ruang dia. Nak bergendang ada masa ada tempat dia. Tukar lirik lain tak apa kot. Tak tahulah kot saya salah, tapi Tok Guru lain sebelum ni tak pernah jumpa lagi buat begitu. Sambunglah. Tak mahu lebih-lebih. Temuan abang tu saya tak setuju. Kalau kata betul tak apalah, tapi saya dak. Baik. Bukan apa, saya minta maaf lah. Habis tu kalau tak mau setuju kenapa cakap juga. Sebab minta maaf lah, saya takut kita lah ni, asatizah kita ni, bukan saya pandai dak lah, tapi rasa macam kita tak apa kena lah, kita defensif sangat. Mai lah macam mana pun tak apa. Minta maaf. Tak apa boleh. Ni tak apa, ini boleh. Semua kita tak apa belakang. Akhirnya semua orang akan menumpang kita. Pasal dia tahu pok ustaz ni semua tak apa. Kita mengaku geng depa akan kata tak apa. Mainlah cerita merapu pun, mainlah cerita muhung pun, mainlah cerita tak logik akal pun, mainlah perbuatan-perbuatan yang memang bersanggah dengan ulama Asy'ariyah sekalipun, asalkan kita mengaku kita geng depa akan kata tak apa. Saya tak mau kita bermudah-mudahan begitu, akhirnya semua akan menempel kat kita. Maka akan busuk nama Asy'ariyah tu sendiri. Sedangkan Asy'ariyah tidak begitu. Asy'ariyah mementingkan disiplin, mementingkan nas. Berapa ramai ulama Asy'ariyah dalam bidang hadis yang memang pakar, yang memang menekuni bahasa dan keilmuan yang kuat. Baca Ibn Furaq macam mana dia gariskan beberapa ilmu takwil dalam mazhab Asy'ariyah kan takwil. Kemah disiplin, takwil yang bernas. Gharibul hadis, mushkilul hadis wa bayanuhu, kitab itu. Bila mana dia nak menakwil kan, sebab Asy'ariyah dia takwil dengan nas. Ada hadis yang kata Allah ketawa, dia nak takwilkan ketawa tu dengan perkataan redha, tapi dia datangkan nas Quran dan hadis yang menyebutkan perkataan dhahika tu juga bermaksud redha, juga bermaksud redha lah, maksudnya Allah redha. Jadi kemas, dia bukan sekadar satu kumpulan yang defensif, bukan defensif, kelompok yang berlapang dada ke sebenarnya semua benda. Akhirnya pukal orang akan mai tumpang nama kita, yang akhirnya orang akan lihat lekehnya pokok ni. Sedangkan kita bukan begitu. Orang datanglah dengan teori-teori merepek, datanglah dengan fakta-fakta merapu, oh kita Asy'ariyah. Siapa tak setuju dengan kita, semua Wahabi. Maka tak selesai. Sebut ke malam ni, sebut geram. Akhirnya orang kenapa, oh pandainya Wahabi ni, bagusnya, oh teruknya Asy'ariyah ni. Sedangkan tidak begitu pun. Wahabi bukan mazhab, Wahabi adalah pergerakan, dan dia ada kesesatan dia, dan dia ada juga bidang-bidang yang orang setuju dengan dia, itu saja. Tapi sekarang ni orang dia tak ukur dengan neraca ilmu, menyebabkan rosak tuan-tuan, rosak. Maaf sebut keilmuan sekarang ni saya susah hati Ni kita kena bercakap juga. Saya
pilih untuk tak mau bercakap pada satu ketika. Tapi bila saya fikir, kalau diam sangat tak boleh biar macam ni, teruk sangat. Nah, kita kena pukul teruk sangat ni. Nah, orang yang memikul nama-nama itu akan jawab nanti. Akan perlu jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan dengan apa yang kita buat. Jangan sewenang-wenangnya menghalalkan kebatilan. Jangan sewenang-wenangnya kita mengatakan tak apa asalkan dia ni mengaku geng kita, dia apa geng. Kita bukan politik. Salah adalah salah, betul adalah betul. Kalau dia betul, dia bukan geng kita pun dia betul. Kalau salah dia geng kita pun dia salah. Kebenaran lebih besar daripada geng dan sebagainya. Agama bukan ditentukan oleh geng dan kelompok, oleh kebenaran dan hujah. Minta maaf. Tuan-tuan tak apa, saya tahu tu okey. Ni dalam video nanti ni. Susah orang mana kat komen nanti oh. Bukanlah kita hidup nak mengharapkan redha penonton, tapi bila penonton tak faham tu jadi masalah. Baik. Sambung lagi Nana. Maka cerita begitu, sambunglah. Okey, sikit lagi. Bukan sikit lagi, banyak lagi. Dikatakan bahawa Iftir ataupun Qiftir suami Zulaikha telah meninggal dunia, lalu kerajaan diserahkan kepada Yusuf. Yusuf menggantikan kedudukannya lalu menikahi Zulaikha dan jadilah dia seorang wazir yang dipercayai. Muhammad bin Ishaq menyebutkan sebab yang berselisih yang saya kata munkar tu sebab apa? Sebab raja memang tak kenal Nabi Yusuf. Al-Aziz yang kata bapa angkat Nabi Yusuf ni dia kenal Nabi Yusuf daripada kecil. Raja tak kenal. Sebab tu bila raja panggil nak kenal kan, sembang dengan dia tu, Al-Quran sebut apa? Lepas panggil, raja ni kata apa? Falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Lepas dah sembang dengan dia, maksudnya dah get to know each other, baru raja kata lepas ni hang duduk dekat dengan aku lah. Kalau Al-Aziz itu Al-Aziz yang sama, bapa angkat Yusuf, dia takkan jadi begitu. Kemudian bila mana kan, sebab tu kita bila datang kepada kita ilmu apa pun, kita kena guna otak sikit. Baik untuk kita ni berinteraksi dengan nas-nas begini. Baik. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan lagi. Okey, lepas pada tu cerita pasal bila Nabi Yusuf dah mentadbir Mesir dengan baik. Menjalankan ekonomi Mesir dengan baik. Iaitu 7 tahun pertama yang akan berlaku musim yang sangat cantik, kemudian 7 tahun kedua berlaku kemarau. So bila dah the first 7 years itu kemarau, Nabi Yusuf pun dah buat seperti mana yang disebut dalam mimpi itu, iaitu nak makan ketam gunting nak pakai nak makan saja, selebihnya tinggal dekat tangkai. Saya tak tahulah makna tinggal kat tangkai ni macam mana, sebab kalau tinggal kat tangkai mungkin dia akan mati. Mungkin ada kaedah zaman dulu, mungkin bukti yang saya tak tahu, tapi maksudnya yang tak pakai, letak, jangan pakai. Jangan guna, taruh untuk hari kemudian. Itu konsep apa? Konsep jimat cermat dan konsep menabung. Okey, baik. Tuan-tuan pun tahu, di surau ni ramai orang cerdik pandai. Dalam dunia ni ada satu istilah disebut sebagai EOD, tuan-tuan tahu kan? EOD ni apa? Earth Overshoot Day. Hari yang di mana dunia akan dah overshoot dah kepenggunaan makanan dia. Saya bercakap tentang EOD ni tahun 2021 dulu, yang mana EOD dunia habis pada bulan 7, 22 bulan 7. Apa makna EOD? EOD maksudnya kita 1 Januari sampai 31 Disember kita akan makan. Okey, kuota untuk kita makan itu, untuk tahun itu kita dah spend habis bulan 7 orang. Maksudnya macam tu. Maksudnya bulan 8, 9, 10, 11 kan ada makanan lagi. Betul tapi di sudut penisbahan dan pengiraannya kita dah makan anak cucu kita punya. Itu makna EOD. Dan EOD setiap negara tak sama. Tak silap saya Qatar yang paling cepat kot. Bulan 2 ke. Cepat. Jadi yang kita duk jumpa makanan lagi lah ni memang jumpa, tapi portion pokok-pokok yang kita kerat, bukan kata makanan saja nah. Pokok, udara, getah, anything yang bahan dunia ni punya, petroleum, kita dah ambil kuota yang anak cucu depan punya. Anything, everything, semua. Jadi sepatutnya kita dah makan, kita perlu makan sampai bulan 12, kita dah tarah sampai bulan 7 dah habis dah. Sepatutnya 23 bulan 7 tu kita tak boleh makan apa dah. Tapi kita still jumpa sebab kita dah korek hak kuota depan-depan punya. Itu reality. Bulan 2021 EOD dunia ialah 22 Julai. Sekarang saya tak sempat tengok 2024. Tapi yang pastinya dalam kajian terbaru tuan-tuan, dunia akan mengalami krisis makanan total dalam 25 tahun akan datang.
bukan akan mengalami, dah mengalami dah krisis sekarang 2023 dah start krisis. Tapi kita akan mengalami kebularan yang sangat dahsyat 25 tahun akan datang. Dan pada ketika itu para saintis menyebutkan dunia perlukan lagi 2 biji planet, 2 biji bumi yang ada tampungan macam kita ni, yang ada kelengkapan sumber macam kita ni untuk tampung keperluan manusia. Sebab hari ini dengan suplemen dengan apa, manusia makin panjang umur, hidup makin lama. Ini krisis di Jepun, orang tua yang sihat sampai panjang umur, lalu hidup seorang-seorang, mati seorang-seorang. Ini berlaku di Jepun. Bukan kata tak boleh sihat, bolehlah sihat. Abang kata sekarang ni kan macam-macam produk dan sebagainya, kita sihat. Kemudian panjang umur misalnya. Ini persoalan takdir balik lah. Ini kalau dengar kepada orang konservatif, dia kata apa dia cakap macam ni, ajar ni takdir, betul lah. Tapi kita nak berbahas di sudut data ni. Orang banyak umur, makan macam-macam, makin sihat, kadar dia panggil apa, kadar kelahiran pun tinggi. Dulu betul tak tuan-tuan? Dulu beranak-beranak dengar mati ni biasalah. Beranak mati masa beranak ni biasa dulu ni, kata Allah nak mati ketika beranak. Saya ingat di Malaysia ni 2 dalam 100 ke 2 dalam 1000 ke 2 dalam 10,000 saya baca. Tapi sikit sangat. Sini ada doktor kan, sikit sangat lah, 2 dalam berapa tak tahu di Malaysia ni. Kerana dia pun jaga sungguh, buku merah, buku pink, buku biru, buku macam-macam biru, macam-macam buku tu dah. Buku tu pula nurse ni tak boleh putus state. Buku tu ada 2, satu simpanan dia, satu simpanan kita. Dua-dua dia kena tulis. Kesian tengok nurse kadang-kadang. Teruk aja dia apa. Dia pun duk galah di tengkok tu, saya kan vape. Apa ni sesat vape? Rupanya bukan vape, stapler. Tak stapler, pump stapler. Teruk. Satu anak pun punya lama dia tulis tu. Saya kata kak memang kena tulis dua-dua benda yang sama. Tak boleh ke buah kertas kabel ni putus state? Tak boleh dia kata, tak bagi. Dia pasal tulis dua-dua juga. Dahsyat. Kementerian Kesihatan pun kesian tuan-tuan. Sekarang ni pertumbuhan tempat-tempat perumahan baru ni, yang dia kena ada satu kena ada satu dawabit. Bahasa Arab kita dawabit, bahasa kita kena apa dia, kena ada benda juga. Tidak, saya bagi contoh terdekat yang dengan kampung saya lah, Kedai Kesihatan Tasik Kelugok kan. Taman baru naik keliling, klinik satu tu juga. Teruk aja dia pun. Dia pun nak kena cover sampai Tok Bedu, sampai Kubang Menorong, sampai Kampung Selamat, Matamangan kampung saya. Sampai ke Lahad Yue ada klinik desa, tapi area tu lagi kena pergi klinik desa. Lepas tu naik Saintek, naik taman-taman baru ni, klinik kesihatan tak dibina. Sekolah dah melimpah dah lah ni. Dah jadi macam Kuala Lumpur, dah jadi macam Lembah Keramat. Saya dulu sekolah Lembah Keramat, mengajar SMK Lembah Keramat. Sebelah kami SMK Seri Keramat, kongsi pagar, dua-dua melimpah. Pasal kepadatan. Tengok nurse kesian lah buat kerja. Tu tak kira sekarang dengan influenza lah, dengan RSV, macam-macam penyakit. Sian. Ni kita berada dalam dunia yang macam tu sekarang. Baik. Dia jadi macam ni, hak muda, tak maksud sebut hak muda banyak mati awal. Hak tua-tua panjang umur lagi gitu. Tengok mati muda 35, mati 40. Tapi umur panjang 75, 76, 77 panjang umur. Tak apalah, tak apa. Dan kita Malaysia mengalami krisis rentan. Itu faktornya, rentan, tak tumbuh besaran, terganggu. Malaysia mengalami masalah itu sebenarnya. Sebab kita tak jaga makanan dari sudut awal. Betul suplemen, tapi main muda tak apa jaga sarapan dan sebagainya. Isu makanan Malaysia ni jangan cakap lah. Makanan viral dia sekali keluar, beratok orang. Makanan gula stimba makan, tak peduli. Jangan tuan-tuan, gula bahaya. Gula bahaya. Tinggalkanlah gula. Cik cakap ke orang, saya pun tak tinggal. Bisa tinggal juga. Rumah saya tak ada gula, cuma adalah stevia. Cuma gula yang dalam nasi, yang dalam makanan pergi kedai tu tak apa payah lah kan. Tapi sendiri punya rumah saya tak ada gula. Saya cuba. Baik. Sambung lah. Maka EOD sikit lagi pasal makanan ni sama lah. Maka tuan-tuan, isu beras saya bagi contoh lah. Isu beras. Sekarang ni negara pengeksport beras dunia tinggal 8 ya. 8 negara ya. India dah warning, dah tarik diri dah tu Ustaz. Betul dia pergi pujuk atas dasar setiap kawan buka sikit. Tapi dia pun dah bagi gambaran yang dia akan tutup tu. Thailand cuma ekspor 25% saja daripada beras dia keluar. Walaupun dia ada lebihan yang banyak, dia tak mau ekspor. Pasal dia tahu. Sebab tiap-tiap tahun unjuran kepada keberhasilan tuaian dia, ni saya baca ni. Tiap-tiap tahun menurun. Tahun lepas dengan 2 tahun lepas, nak pergi tahun lepas, unjuran Thailand drop 2 juta tan.
Walaupun dia masih membekalkan, dia masih lagi dapat 42 juta tan, tetapi daripada 44 juta turun 42 juta, itu merisaukan dia. Sebab tu dia pada cut ekspor dia. Ya? Malaysia, seluruh beras negara kita tak cukup nak tampung rakyat kita sendiri. Bekalan domestik tak cukup. Kita tak boleh supply. Bayangkan kalau 8 negara ni, okey baik. 8 negara ni pula yang nak bekalkan ni macam Myanmar, Vietnam, okey. Ada apa lagi? US juga ekspor beras. Macam lawak kan, tapi US ada beras. Ada 2-3 Cambodia ada lagi. Okay, negara-negara macam ni sekarang ni dah masuk dalam radar negara-negara kaya. Macam UAE, macam Saudi, yang mereka juga makan beras. Yang mereka ada duit, mereka willing to pay more untuk beras. So negara macam kita tengah-tengah ni macam mana ni? Adakah kita masih mengharapkan ihsan, mengharapkan setia kawan? Adakah kita akan menjadi sebuah Bani Israel dalam kisah ini yang datang ke negara orang menagih beras? Ataupun kita akan menjadi Yusuf di akhir zaman yang akan membekalkan makanan? Sebab semua negara sekarang ini meligat, semua negara dunia sekarang ini ligan industrial. Kita dulu satu ketika negara kita negara pertanian, kita tukar jadi negara industri. Kita berbangga dengan benda tu, bukan kita salah, tapi bila kita meninggalkan pertanian, itu kesilapan kita. Universiti pertanian pun kita malu nak buat nama universiti pertanian, kita tukar nama Universiti Putra. Siapa nak nafi hakikat ni? Nak buat nama bank pertanian pun malu, tukar agro bank. Pertanian juga. Tapi lekehnya pertanian itu kita buat. Minta maaf tuan-tuan. Kita anggap pertanian tu ada nilai. Sedangkan negara yang mengekalkan status pertanian dia, akhir zaman dia akan jadi Mesir. Pemimpin-pemimpin dia akan jadi Yusuf di akhir zaman. Dan masa itu dia boleh demand for harga. Kita akan baca saat lagi ni, abang-abang Nabi Yusuf main ke Mesir bawa emas. Maknanya emas tak ada nilai berbanding dengan makanan. Bila makanan makin kurang, harga makanan akan makin naik. Bila makin naik, orang kaya dia boleh beli, negara-negara kaya dia boleh beli. Negara susah, kita negara tengah-tengah. Kita tak rasa lagi tuan-tuan. Pergi kedai masih ada beras, naik sikit kita dah melompat dah. Tapi hakikatnya begitu yang kita kena telan. Nampak macam mana kita ada padi, ada sawah, kita pergi jual orang pun naik taman. Baik, tak apa, satu. Banyak nak cerita pasal pertanian ni. Betul? Tuan-tuan, saya baca tadi baru di utusan, di Awani, di Berita Harian, dan juga ada satu kertas kerja yang saya baca baru petang tadi. Masa saya tengok benda ni, saya minat. Tahun lepas 345 juta orang dah mengalami krisis kebuluran dan mati. Bukanlah mati 345 juta orang, tapi yang affected by that crisis. Macam di Sudan, macam di negara-negara yang nama-nama Afrika. Yes, mereka mengalami dululah. Kita tak apa kot. Kita minta maaf, bukan nak doa. Takut kalau kita tak buat sesuatu, kita akan jadi next. Sebab negara-negara termiskin dah kena dah. Kalau 345 juta tuan-tuan, bukannya jumlah yang sikit. Kebuluran. Kita bukan kaya dah tuan-tuan. Minta maaf sebut dah. Kita bukanlah kita ni negara yang Asian Tiger macam dulu dah. Lepas kita ke arah tu balik, kita tahulah, nampak lah. Tapi tidaklah kita ni kaya mana. Kita pernah satu ketika kita ni hebat, tinggi. Orang Indonesia mai pun kita jadi macam mengambos. Indonesia jadi kuli kita lah, Bangladesh jadi kuli kita lah. Lebih kurang yang kita dengan mereka pun. Yang kita dah rasa kita tuan ni tuan-tuan. Tak maaf lah, kita pun tak tinggi mana dah lah ni, tapi kita masih merasa tuan. Indonesia duduk naik. Tapi kita dah rasa kita bos. Jangan terkejut nanti anak-anak kita pergi kerja di sana pula. Minta maaf lah, perangai berasa tuan ni masih lagi tak boleh buang dengan orang Melayu kita ni. Dia berasa dia superior. Bila duduk dengan orang Bangladesh, duduk dengan orang Pakistan, duduk dengan orang Indonesia, kita rasa kita superior. Tapi duduk dengan orang putih, kita hormat dia lebih. Kenapa jadi macam tu? Minta maaf, kita jadi macam tu. Baik. Maka tuan-tuan, bila berlaku krisis macam ni, kita tak apa Ustaz, bukan semua orang makan beras. Gandum juga krisis lagi besar. Termasuk tuan-tuan dengan fenomena sekarang cuaca dunia yang tak menentu. Padi angin tahun ni berapa banyak, padi rebah berapa banyak. Ni musim ribut tak tentu ni. Saya tengok ZRA Stream, saya kena bagi kredit Haji Zainal. Dia sebut betul, dia kata kena ada satu koordinasi antara Jabatan Meteorologi dengan Kementerian Pertanian. Meteorologi dah tengok awal akan berlaku ribut, kena buat precaution awal. Okey, di sudut pertanian saliran hampa nak buat apa? Nak elak ayam boh dalam padi, menyebabkan padi rebah dan sebagainya. Betul ya. Dalam keadaan dunia sekarang ni, makanan yang susah, kita masih lagi menjalankan kerja tanpa koordinasi yang betul. Saluran tersekat menyebabkan benda kita boleh elak pun benda tu, tapi kita tak jaga elok, maka menyebabkan berlaku kebanjiran dan sebagainya. Padi jadi rebah, rosak habis padi, rosak lagi.
Tu tak kira yang semua mata kita pernah tengok setiap padi yang dikorbankan, dinaikkan tanah lot dan taman perumahan. Bukan kata salah taman tu, tidak. Tapi nak abang kata kita semua pernah menyaksikan kesusutan sumber aset pertanian kita. Semua kita pernah tengok hakikat tu. Dia dah tuan. Semua orang pernah tengok hakikat tu depan mata kita. Benda ni saya tengok menjadi kerisauan. Tadi saya sebut tentang koordinasi kan. Tentang koordinasi pertanian ni saya katakan. Bagi saya kerajaan dia kena buat. Saya sebut lama. Siapa lah nak dengar betul jugalah kan. Kena bertanding ya. Buat satu wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan. Buat bukan level biasa-biasa. Bukan buat hak. Buat wilayah persekutuan pertanian. Buat di Sarawak ke di Sabah ke Tanah Luas kan. Maknanya memang dia level wilayah persekutuan. Kenapa hang boleh buat wilayah persekutuan Putrajaya untuk pentadbiran? Hang buat wilayah persekutuan pertanian. Memang dalam tu masuk press ni lembu, press ni kambing, press ni padi, press ni gandum tak boleh lah kan. Cuaca. Buatlah ini kajian, ini college, ini semua yang anything related to our foods and pertanian. Jadikan dia sebuah wilayah persekutuan yang ditadbir oleh Kementerian Wilayah. Bagi saya macam tu ni kalau dengar ni, bagi dia pendengar. Boleh buat tanah luas di Sabah Sarawak tu. Ya. Berbalik pada koordinasi tadi tuan-tuan. Kadang-kadang sistem kita pun sistem minta maaf sebut. Saya punya awam tak apa lah, bukan kita kata kerajaan kan, kita kata kritik dasar. Ini bukan dasar kerajaan sekarang, pada dulu sama ya. Koordinasi tak ada. Satu sinergi antara kementerian. Saya sebut tentang Jabatan Meteorologi dengan Jabatan Pertanian. Tak bolehkah buat satu link Kementerian Pelajaran, Kementerian Pengajian Tinggi tentang silibus tentang pertanian ni nak pergi ke mana? Subjek-subjek tentang kajian bakar-bakar lembu ke untuk menghasil. Adalah satu dua cerita tapi tak apa kemah. Di peringkat sekolah TVET bagus tapi kalau TVET hang buat dekat sekolah-sekolah di hulu-hulu nak buat apa TVET? Mungkin TVET hang buat dekat sekolah-sekolah pekan, kawasan industri, sekolah-sekolah dalam zon kilang buat TVET. Dan dia boleh buat kat situ. Dia realiti depan mata dia. Tapi untuk sekolah-sekolah di minta maaf sebut nama tempat macam di Baling, di Kok Diang, di Perlis, di Sabah Sarawak, buat sains pertanian. Dulu dengar sains pertanian, dah tak dengar sains pertanian. Tak dengar orang dia minta maaf sebut. Tak dengar sains pertanian. Buat sains pertanian di Lembah Keramat nak buat apa? Buat di Damansara nak buat apa? Buat di lokasi begitu. Kemudian sekolah-sekolah tahfiz, sekolah-sekolah pondok, bukan pondok tahfiz lah, pondok tak apa. Sekolah madrasah baru buka ni kena buat satu. Kena buat satu syarat apa nak buka juga tanah yang lebih-lebih ni tu usah dipitah bangunan baru dah. Kena ada satu benda kena buat juga kurikulum dia. Agar kurikulum tu mendatangkan hasil. Kurikulum tu mendatangkan hasil, bukan kurikulum tu membuatkan anak-anak kita jadi hitam saja, pengsan saja. Dah. Ada hasil dia. Mungkin tak mampu buat semua tapi buatlah satu. Kita ada sekolah muzik. Akademi Seni Kebangsaan ASK kan, di dua kan ke satu ada dua kan. Boleh buat sekolah pertanian. Kita dah sekolah sukan, buat sekolah pertanian. Sekolah pertanian. Bagi saya pertanian ni crucial lah, bukan main-main dah tuan-tuan. Esok bila harga makanan mahal, orang akan berbunuh-bunuhan untuk makanan, jangan main. Jenayah akan meningkat. Satu, kalau tak pergi sampai tahap jenayah pun anak-anak kita akan terbit geng-geng kapitalis ni. Dia akan buat keluar produk-produk yang fake, telur fake. Saya baru ni saya beli, sebut kedai saman pula, tapi kedai tu dia selalu kembang dengan sisir minyak. Kedai dia ada nasi lemak. Saya singgah, saya beli ayam mineral. Anak saya nak nasi lemak tu, dia kata telur tu buat cantik. Balik makan dalam plastik telur tu. Si lemak tu tak plastik, telur tu plastik. Saya bakar dengan bini saya, plastik. Dan golongan ni kan masuk. Kemudian makanan-makanan yang tak sihat. Sekarang ni makanan apa yang sihat tuan-tuan? Cuba cerita, makanan apa yang sihat? Makanan yang sihat pun tak sihat. Macam kek istighfar tadi lah. Imam Hasan Al-Basri kata, istighfar kamu memerlukan istighfar lagi. Faham maksudnya? Kita punya istighfar pun perlukan istighfar. Macam dalam istighfar kita pun ada salah. Itu contoh dia tadi lah. Imam Hasan Al-Basri kata, macam ni. Sayuk kita sepatutnya bagi kita sihat, bagi kita tak sihat. Kita buat ke mana, kita pun nak elak tak boleh. Saya pergi program di Pulau Sayak baru ni, sembang dengan nelayan. Dia pun cerita, ikan ni bubuh tu berubat dandan. Mana ada betul dah lah ni, dia kata. Tapi dia buat ke mana? Pasal keperluan dunia sekarang. Tuan-tuan baca David Beasley, iaitu pengarah World Food Program, WFP yang United Nations buat tu. Dia sebut, ketamakan manusia kepada makanan menyebabkan makanan jadi tak cukup. Cuba tengok kita punya lungguk sampah, makanan kita macam mana. Bulan puasa makanan banyak mana kita buang. Saya program 2 minggu ni di Pulau Burung, di Sebelah Selatan. Tengok macam mana sampah punya banyak kita hasilkan.
Kita hasilkan tuan-tuan, kita jadi satu masyarakat yang tengok orang Arab makan lagi dahsyat. Buang saja ya. Bagi orang Melayu kalau makan tak habis aib. Makan aib. Makan tak habis aib lah. Tuan rumah kita kena makan bagi habis. Nanti tuan rumah jauh hati. Orang Arab kalau makan habis aib. Ni orang Arab sendiri hebat kat saya. Bila kita pergi rumah dia, kita jamu dia makan, kita makan habis lincin, aib bagi dia. Sebab apa? Pasal kepercayaan yang kalau aku bagi tak cukup Lepas tu pula dah. Orang makan habis lincin, kalau aku buat tak cukup Jadi kita makan lincin, dia akan tambah lagi. Biar tak habis tak apa. Daripada dia nak tanggung maruah dia malu. Pasal seolah-olah macam dia bagi makan tak cukup. Lagu tu, tuan-tuan. Budaya dia pun. Jadi kena buat koordinasi itu. Kementerian Pelajaran, Kementerian Peringkat Menengah ni kadang-kadang benar program-program subjek-subjek yang dia tak bawa untuk realiti pasaran kerja luar. Saya minta maaf lah, saya duduk dalam pendidikan, saya tahu duk kaji for stroke lagi. Dunia luar dah pakai apa nama ni, EV dah. Esok kemahiran itu nak bawa ke mana? Contohlah akhirnya bila orang keluar so tak nak tak boleh pergi ke mana nak jadi influencer. Bila influencer buatlah konten-konten mampu, jadilah dunia seperti mana sekarang ni. Isu dia apa? Serta makanan dia merawit sampai situ. Tapi nak abang kata memang makanan akan melipih pasal tu. David Bazi saya baca ungkap pernyataan dia kata macam itulah. Pasal kita ni tamak sangat untuk makanan. Maksudnya kita makan tak perlu banyak pun kalau ikut. Makan tak perlu banyak pun, tapi kita memang makan lebih daripada had. Berapa ramai dalam kalangan kita yang timbang pinggan dia. Saya timbang pinggan saya lah. Saya memang makan tak banyak, badan tak besar. Saya memang asal kurus dah. Lepas tu saya kena GERD. Contoh dah kan. Kurus lagi. Tapi sejak saya kena tu saya memang tak makan gula. Saya timbang makan, nasi saya makan sikit, sayur lebih. Dia lagi kurus. Tapi bila jumpa orang kata tak sihat apa, buat serah sangat ni. Pergi check. Susah hati pula dah. Jadi kurus pula dapat tak sihat. Tak apalah saya redha. Tapi insya-Allah lah makan sekarang saya jaga. Dulu saya tak jaga. Dulu tengah malam duduk universiti budak you 2-3 pagi pergi tengok bola, makan burger, balik lena. Macam mana perut nak elok? Lah bila Allah tegur awal 30 lebih kena sakit lagu tu dah, barulah saya jaga makan. Minyak zaitun, probiotik, prebiotik kita makan. Buah, ikan pun berubat, sayur pun berubat, buah pun berubat. Apa yang tak berubat? Sukar dapat makanan yang sihat sekarang ni. Dalam makanan sihat pun tak sihat. Beli madu pun kena buhung. Susah nak dapat makanan yang sihat, bukan susah. Akhirnya kita kata apa? Tawakal lah ya Allah. Allah sajalah yang bantu kita. Kita bismillahirrahmanirrahim, tawakal, makanlah juga. Baik, sambung sikit kita lagi 4 minit 25 saat. Tapi boleh rajak lagi kan? Biasa isyak awal kan. Tapi tak mau rajak sangatlah tuan-tuan kerja. Saya faham. Baik, apa? Maka dalam ni sebut bila jadi musim yang kemarau macam tu, abang-abang Nabi Yusuf sampai. Yusuf ketika itu Allah menceritakan tentang kedatangan saudara-saudara Yusuf ke Mesir untuk menukar bahan makanan. Dia butter. Dia pun bukan tak ada duit. Duit ada banyak, makanan tak ada. Dunia sekarang macam tu. Sebab tu tuan-tuan dalam hadis Nabi SAW mengatakan apa? Akhir zaman nanti di Sahih Muslim, Imam Ibn Katsir juga nukilkan hadis ni dalam kitab Fitan wal Malahim. Akhir zaman nanti, sekarang pun dah akhir zaman dah. Cuma saya ingat kan ni akhir zaman fasa pertengahan mungkin. Atau fasa awal akhir, kan? Fasa pertengahan akhir zaman. Sebab fasa awal akhir zaman ialah fasa Rasulullah SAW jadi Rasul. Itu fasa awal akhir zaman. First moment akhir zaman ialah Nabi diutuskan jadi Nabi. Itu first moment. Sekarang mungkin middle lah. Ataupun mungkin first half untuk middle. Macam tu. Tak apalah. Sebab Nabi kata fasa akhir zaman nanti kelak ni, orang yang hidup al-hayyu, bila mana dia melintasi ala qabri akhihi, bila dia lintah atau kamakal, orang hidup bila mana dia lintah kubur orang mati, ataupun orang hidup yang dia menziarahi orang mati, dia akan kata I wish I am in your place. Nabi kata sampai tahap tu akhir zaman nanti. Orang hidup bila dia tengok orang mati, dia kata kalau lah aku duduk tempat Maknanya apa? Mati lagi senang daripada hidup. Zaman tu kita akan sampai. Cara yang saya duk cerita tadi ni, huru haram, makanan tak ada, jenayah berlaku, negara kebeluran, orang akan menipu, habis rosak sosial, makanan juga penuh dengan racun dan sebagainya. Saya ingat mungkin kemuncak dah lagi 50 tahun kalau kita umur panjang, ataupun 60 tahun kalau kita masih hidup, kita akan menyaksikan benda tu. Siapa pernah sangka kita akan lihat hospital huru hara masa ingat ada Covid? Siapa pernah terbayangkan nanti satu zaman kita akan dapat melihat masjid jadi kosong waktu sembahyang Jumaat?
Kita dah lalu dah zaman tu tuan-tuan. Dan wallahi percayalah kita akan lalu lebih teruk daripada ni lepas ni. Lebih teruk fitnah dia. Itu memang dia maksudnya tolak dia begitu. Akhir zaman fitnah dia begitu. Fitnah maknanya apa? Huru hara. Mati dululah. Ni kemain nak sah pisah buat status aku nak lawan Dajjal. Mana ada Dajjal? Kemain. Kau budak muda lah ni. Ada satu budak post kat Twitter dah. Dia kata apa? Aku esok bila Dajjal keluar aku nak menyamak jadi geng dia. Lepas tu aku nak tikam dah daripada belakang. Allah, hang buat Dajjal pop-pop menekan Nabi pun pesan kalau Dajjal keluar tak makan cekak lari. Allah kalau kita ramai-ramai pi, seorang lari. Kita nak lebih lajak pada laju. Kemain aku nak scam Dajjal dia kata. Ni lawak lah baca kan. Budak-budak lah. Budak-budak Twitter jangan ikut tuan-tuan. Merapus semua no. Saya tak ada Twitter. Kawan tunjuk. Twitter ni. Kalau kita ada anak-anak ada Twitter ni, adik tu cuba tanya. Dia pun melawak kasar. Dia pun melawak pergi kubur mak ayah. Aku pergi ziarah kubur pak aku tanya kenapa tak bawa apa ni. Tak buat melawak. Buat melawak. Ziarah sensitivity tak ada orang. Pergi ziarah kubur untuk bawa girlfriend. Tok tanya kenapa ni. Buat melawak macam tu. Lah. Tak tahu. Dahsyat lah. Itu semua termasuk fitnah ni. Fitnah. Lepas tu Nabi kita, orang tu akan mengatakan aku harap aku duduk tempat hang. Dulu kalau kita bisa orang mati, kita termujur lah aku hidup dia mati kan. So, kita tak kata macam tu. Tapi lintasan dia lagu tu lah kan. Tapi nanti akhir zaman dia kata kali. Yang mati lebih aman daripada yang hidup. Ni mati dah. Syahid dah. Apa nama ni? Hasan Nasrallah. Ada yang tak mau kata syahid. Dia kata mati saja. Tak apalah. Ikut sekolah jangan bergaduh. Tapi janganlah tulis mampui. Kalau tak setuju dengan dia pun janganlah tulis mampui. Yang tulis tu ustaz pula. Tak kena. Tak beradab. Tak beradab. Sekurang-kurangnya dia mati di tangan musuh. Kalau hang tak mau kata dia syahid pun, hang jangan tulis mampui. Saya tengok sendiri status tu. Tapi tuan-tuan tak kenal kot ustaz tu. Tapi terkenal dia. Dia tak setuju. Dia tak setuju dengan Hizbullah. Tak apalah, tak apa. Kita faham. Ada ruang untuk berbeza. Tapi jangan tulis mampui lah. Dalam keadaan begini tak payah kot. Sekurang-kurangnya dia mati di tangan musuh. Kita nak jawab apa daripada Allah dalam ungkapan kita tu. Akan setiap butiran kata-kata kita dan tulisan kita, kita akan jawab daripada Allah. Tu ya. Itu cukup untuk kita ambil ibrah dan pengajaran. Jangan samsing sangat dalam penulisan kita. Jangan kita rasa macam kita ni menongkat langit. Akan sampai masanya kita akan disoalkan di depan Allah. Kita bukan baik orang mana, saya tak baik orang mana, tapi saya takut. Kalau melawak with kawan-kawan tak apa, lebih daripada tu saya tak berani. Jadi kita tahu kita tak baik. Kalau kita melawak kasar, lebih daripada tu kita lebat. Kita tahu, kita tutup ruang tu. Sambung. Maka tuan-tuan dia pergi jumpa Nabi Yusuf. Yusuf ketika itu berkedudukan sebagai, sikit kan, saya pinjam lagi 2-3 minit Yusuf ketika itu berkedudukan sebagai penguasa yang mengurus dan menangani segala persoalan yang terjadi di negara Mesir. Seringkas cerita, Nabi Yusuf lah yang mengendalikan urusan itu. Sebab bukan kata negara Palestin apa semua keliling ni saja yang main, keliling duk main. Pasal Mesir is the only country yang masa tu yang dia ada food bank yang cukup. Jadi dia duk main bawa emas, minta tukar dengan makanan. Punya tak ada nilai emas ketika itu. Bila Nabi Yusuf tengok abang-abang dia ni, Nabi Yusuf kenal. Tuan-tuan, sifat manusia, orang yang buat naya kat kita kenal. Tapi kalau kita buat naya kat orang, kita akan lupa. Jadi Nabi Yusuf tengok abang-abang dia kenal seorang-seorang. Abang-abang dia tak kenal dia. Tadi sebut abang-abang dia tak kenal. Saudara-saudaranya datang masuk ke istana terus sujud kepada Yusuf. Itu sujud hormat lah. Yusuf mengenali mereka, sementara mereka mengkehendaki agar dia tidak mengenalinya. Dalam kata tuan buka dalam tafsir, dia kata satu sebab masa dia tinggalkan Nabi Yusuf, Nabi Yusuf kecil lagi. Yang kedua, Nabi Yusuf ni satu, bila dia berjumpa balik Nabi Yusuf dah jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri pula dalam Quran sebut dia memiliki segala-galanya kecuali tahta ya. Maknanya walaupun Perdana Menteri tapi dia pegang semua. Raja bagi kat dia semua kecuali tahta ya. Dan masa tu Nabi Yusuf dah pakai number one dress, dah pakai baju rasmi Mesir. Bahasa dia pun lorak dia dah jadi lorak Mesir dah. Jadi sebab tu dia pun memang tak terfikir bahawasanya itu Yusuf adik dia apa. Dia ingat ni mungkin Yusuf lain, mungkin Yusuf Kelana ke Yusuf Aslam, mungkin Yusuf lain, bukan Nabi Yusuf. Dia pun ingat Yusuf lain, Yusuf Tayyub ke, Yusuf lain lah. Dia pun tak terfikir langsung, this is Yusuf yang kita buang dulu tau. Tapi Nabi Yusuf dia tengok, dia cakap ni hak lepak aku itu, hak ni hak koyak baju aku, hak ni hak tolak aku. Dia tahu apa nanti saat Yusuf nak buat apa. Sikit je boleh lah, sikit. Tapi taklah sikit, banyak lagi. Tapi saya nak drop, saya nak landing dekat tempat yang sesuai.
Okey. Kemudian Nabi Yusuf nak acah mereka. Nabi Yusuf kata apa? Adakah kamu ini mata-mata? Kamu hanya datang untuk mengambil kebaikan di negeriku? Adakah kamu ni special brand? Dia ni kan Israel. Apa ni Mossad ke? Dia kata Mossad lah kan. Mossad pun tuan-tuan dahsyat lah. Mossad dia pun orang ajak tapi tipu. Tak tahu juga dalam masa tak ada. Masa Hasan Nasrallah bagi tahu tahun lepas kan, dia kata semua tentera Hizbullah jangan pakai phone, pakai pager. Kemudian dia pun keluar kontrak nak beli pager tu dekat syarikat daripada Taiwan. Tentang cerita tu kan. Syarikat Taiwan ni sub dekat syarikat Denmark, Eropah. Mossad dah pi awal dah. Depa buat company tu. Jadi secara tak sedar Hizbullah pi beli dekat company hak depa buat. Sebab tu pager depa tu depa buat hal tu dah. Dan tuan-tuan baca dalam, saya tengok dalam Al Jazeera lah, depa temu ramah kan. Sebelum pager tu meletup, dia bunyi dulu noh. Dia bunyi macam signal agar depa ni pi ambil tengok. Masa tu pun meletup. Macam depa ni dah plan lama dah benda ni. Dan nanti minggu depan saya mailing kan, saya nak cerita lagi. Macam mana depa susun plot depa. Depa buat bagi orang pilot yang bawa Perdana Menteri Iran sebelum ni yang mati, Presiden Iran mati tu. Bukan yang baru ni, yang mati tu kan mati masa 13 Mac ke? Kan dia balik helikopter dan junam dia tu. Pilot tu orang lain macam mana depa buat? Oh dahsyat lah depa ni. Korang ajak lah, tapi strategi depa tu gila juga Mossad ni. Tapi Nabi Yusuf tak kata lah hampa ni Mossad, tapi dia pun ada orang tuan-tuan di Malaysia pun depa ada. Di Malaysia pun depa ada. Depa ada. Sama kita tolong Palestin kan. Depa ada di serata dunia. Depa ada Mossad, depa ada Shin Bet. Shin Bet ni internal affairs dalaman. Tak apalah. Maka tuan-tuan Nabi Yusuf kata, ni pun ni mata-mata ke spy ke? Yang buat kerja ni? Maka adik-adik Nabi Yusuf kata, tidak, kami berlindung kepada Allah. Sesungguhnya kami datang untuk mengambil jatah gandum untuk keluarga kami yang dilanda kesusahan dan kelaparan. Sebab tu tuan-tuan, ayat Quran ni bagus. Kita buat negara kita sampai kita kaya dengan makanan. Israel duk kalau perang, tak ada masa nak tanam, tak ada masa nak ni. Esok dia pun susah, dia pun akan main macam ni. Dia pun main esok, kita kata, ni Mossad lah. Dia pun, doa kami main nak nyemik makanan. Kita buat sampai dia pun hina lagu tu. Dia pun mana hina lah tuan-tuan. Dia pun dah hancur pada sekarang ni. Sekarang ni Hizbullah dengan dia pun tengah bertempur dahsyat. Kan Israel dah keluar warning kepada rakyat dia, jangan record. Tuan-tuan tengok, dekat tuan-tuan follow Al Jazeera, tuan-tuan follow Al Jazeera lah, dan yang saya banyak follow. Dia keluar arahan kepada rakyat dia, jangan record kesan-kesan kemusnahan. Dia nak tutup. Hizbullah sendiri keluar statement, dia kata Israel tipu di sudut angka kematian tentera dia. Dan itu menyebabkan kemarahan rakyat dia. Seolah-olah macam adik-adik lipat mati ni macam tidak dihargai oleh kerajaan. Jadi rakyat dah makin marah ni. Kemudian bila mana Israel saya cerita sikit, saya nak tutup dengan tuan-tuan. Sekular Israel ni depa marah kat geng agama. Geng agama ni disebut sebagai golongan Haredi. Depa ni ditugaskan dapat duit tuan-tuan, dapat duit hang duduk di pondok depa lah, pondok Taurat depa ni, Talmud ni. Ngaji kitab kerajaan bagi duit, dan depa ni only golongan yang ada pengecualian. Depa tak payah masuk perang. Yang lain semua wajib. Habis umur 18 masuk PLKN, dilatu untuk jadi tentera. Macam Singapura saya tak pasti macam tu kan. Maksudnya habis umur 17, bagi sekolah wajib masuk 3 bulan training, kemudian memang tentera simpanan. Kecuali pok-pok anak cucu ustaz-ustaz depa ni. Depa ni tak payah pi. Baik. Kemudian apa jadi tuan-tuan? Geng-geng bila berlaku perang, yang tentera betul tak pi lagi. Depa hantar pok-pok ni dulu ni, hak simpanan ni. Hak duk mati ramai. Yang tu tengok video hak merapu, hak lawak, askar lari ke ligang dengan tayar, hak pok-pok ni lah, pok-pok habis sekolah ni. Jadi geng-geng mak-pok dia duk marah ni. Yang pok-pok agama dah suruh kami berjihad, kononnya hampa tak pi. Depa desak agar golongan Haredi ni akta ni ditukar, agar Haredi ni juga dimasukkan ke dalam kelompok yang wajib berkhidmat untuk negara. Tuan-tuan tahu pok-pok agama ni jawab apa? Kami rela masuk penjara daripada kami pi ke situ. Rela mati dalam penjara daripada mati kat tempat. Istilah apa yang terkenal? Rela mati di penjara daripada mati di Gaza. Oh, yang hang suruh kami pi, kami tak peduli kami mati. Jadi lalu jadi krisis pertemuan golongan sekular dengan golongan agama di Israel. Tak kira golongan rakyat dan juga golongan pemimpin politik. Oh tuan-tuan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk kita dapat melihat kehancuran Israel depan mata kita. InsyaAllah. Tuan-tuan, tak ada lama sangat. Saya nak berhenti kat sini. Nabi Yusuf bagi, maka dia ni main beratok, Nabi Yusuf bagi gandum seorang satu jatah.
Saya jatuh saya tak tahu macam mana. Dalam ramai-ramai adik-beradik dia ni, seorang tak bawa, iaitu Bunyamin. Kenapa Bunyamin tak bawa? Sebab dalam tafsir sebut, dalam ni juga ada, Bunyamin ni dia adik-beradik dengan Nabi Yusuf. Satu mak, satu pak kan. Dan bau badan dia macam bau badan Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yaakob sayang kat dia masa tu. Dia tak mau bagi Nabi Yusuf Bunyamin tinggal. Okay, baik. Kita akan sampai tu bulan depan. Jadi dia rindu kat Bunyamin. Dia tahu Bunyamin tak ada. Maka Nabi Yusuf buat tanya. Saya tutup buat tanya, hampa semua ni adik-beradik ke? Kami memang adik-beradik. Semua mai ke? Maka dia berjawab, dah ada seorang duduk dengan ayah. Maka Nabi Yusuf kata, kalau hang buat mai semua, kali lagi kalau hampa balik, hampa buat mai semua, aku akan bagi lebih. Masa kami adalah kempen, adalah dalam ni tak cerita lah sampai nak kita tak faham mudah. Nabi Yusuf kata, kalau bulan depan mai sekali lagi, buat mai semua, termasuk dengan yang kata seorang lagi tu, aku nak tengok, maka aku akan bagi lebih. Maka mereka pun balik, minta kat pak mereka ni, ya wahai bapa Nabi Yaakob, boleh tak kami nak bawa Bunyamin? Nabi Yaakob tak bagi lah. Nabi kata, kalau aku nak suruh aku bagi juga, hamba tunggu bulan depan. Nabi Yaakob kata, bulan depan bulan depan. Allah Ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ahdina fi yatil arifin bi rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.